Dan kerja ketat diri. Zaidi settlekan diri pula. Settlekan kerja. Settlekan kerja sikit. THO, Maluri, SDB. Betul, jadi diri sendiri je. Tak payah nak jadi orang lain. Thank you. Fatin. Paus. Buat macam gitu Zee. Buat macam gitu ni. Paus. Buat di, kena buat di. Tak boleh. Kena di. Di kau kena buat di. Paus. Siapa bagi tadi Fatin? Apa kata kau di? Paus. Paus. Mana dah bagi tahu. Kita macam manja. Kau rosakkan aku musibat. Wanda UM ke? Kau ya? Aku pandai culuk tepung ke? Tengah nak habis dah. Pandai siup patut. Nak habis lah. Kena buat. Orang dah bagi kau paus di. Kau kena buat paus. Aku buat tadi kan. Sekali. Sains kimia. Benda tu mahal di. Benda tu mahal. RM200 tau. Paus. Nasib tu. Lagu ni. Paus. Dah lah tu. Aku bergerak paus. Okey, kat kau. Rezeki. Tahun depan habis. 10 kan? Duduk, terima kasih Fatin yang menjadi rezeki. Putik. Apa dah? 20 habis lah? Laju. Boleh ke dinding air tadi? Kelinding aku rosak je. Dia rosakkan saya lah kan. Tolong lah. Ada orang Jakarta kat sini. Kalau ada nanti kat Jakarta nanti insya-Allah kita jumpa. Kalau sempat lah. Kalau ada lah. Chill. Apabila kau bersamamu carian kejar di kasut kulit kan dia kan. Aku macam mana nak bagi kilatkan lah selain kiwi. Cari lah kiwi kilat. Ada kiwi kilat kan? Tapi aku ada yang tempat berus kasut punya dengan dia punya krim tu. Depan nak kilat kasut? Tak tahu. Kau beli polish skater lah. Polish skater. Kau tembak sikit, busuk. Boleh jadi. Aku nak kilat kasut, apa kena dengan kereta dengan kasut? Hantar car wash. Ni ada orang hantar car wash. Ubat gigi. Ubat gigi pun tak, kasut kau tu jenis matte ke memang kilat? Dia memang kilat. Pergi Jakarta dengan manager. Dengan manager Zaidi. Ada orang cakap guna petrol. Ubat gigi dan apa kena dengan ubat gigi ya? Tapi ada lah. Dan Vaseline pun boleh. Tak, dia ada kiwi yang boleh kilat kan. Ada kiwi yang boleh kilat kan. Oh, faham. Guna Vaseline Kau cari kiwi yang kilat tu lah. Uish, kamu tahulah. Sikit badan. Dah habis kan ni? Belum. Dan, okay. Kalau dah habis, kenapa Victory Lab ni untuk apa? Fatin. Belum start lagi Fatin. Tadi siapa datang? Fatin tak start lagi. Culak tepung. Fatin tak start lagi Fatin. Memang celana betul lah kamu ya. Kau memang celana ya kamu. Jaring sikit kan. Ya Allah, Korel lah. Mashme. Siapa pergi? Alisha. Tadi siapa yang datang numpang tadi tu? Kalau korang tengok tadi, thank you tau datang daripada Nilai. Daripada nilai Bagus. Jadi pergi Jakarta beberapa hari, 2 hari bulan. Cilok tepung. Banyak rezeki dia, alhamdulillah. Allah bagi rezeki. Asal kau sampai 20 tu? Betul 20 ni. Aku mana tong-tong? Oh, dia buat gaya batang lah. Batang lah. Berapa hari dekat Jakarta? 31, 2 malam. Marshmallow, thank you. Ya Allah, bagi. Bukan New Year, kerja lah. Terima kasih, semoga panjang rezeki. Dia asal Kelantan ke? Saya lahir KL, mak ayah saya Kelantan. Obo-obo, thank you Obo-obo. Obo-obo. Macam tu ni.
Macam mana? Buat di, kau kena buat di. Obo-obo mahal di, RM100 di. Tak nak. Aku tak nak dibodohkan oleh kau. Tak nak. Di, kau kena buat di. Obo-obo di. Orang appreciate. Buat slow. Tahu orang kiri kanan. Tahu buat depan-depan ni. Ini semua kawan aku daripada kecil. Kau tahu tak? Ini kalau dia nampak aku buat ni, sampai ke tua kena bahan ni. Bukan depan-depan. Tak lah. Depan-depan tak dengar di. Diorang kat depan aku dan kau nak tengok kat depan aku. Nampak jangan. Thank you. Siapa yang cakap jangan tu memang korang memang I love you. Thank you. Terus. Ini jangan. Nanti Kagam minta tolong aku juga. Tak tolong apa? Diorang tu yang komen jangan tu nanti minta tolong aku juga. Ini. Jangan lalai. Okey, saya tak lalai. Yang kau terus, saya terus. Ketua kampung. Tengok depan. Tak boleh. Depan ada orang. Ketua kampung. Memanglah ketua kampung. Tak nak ah. Dia jangan lupa kerap update kat IG. Kalau saya Coral. Thank you. Akira. Batin. Thank you. Batin. Nish. Thank you. Syaz. Terima kasih. Semoga banyak Malaysia. Thank you, Syed. Thank you, Nah. Adina. Danila. Nis. Dila dia. Has. Thank you, Has. Payung bicep. Okey, korang bagi betul-betul rapat ke dinding. Dia bawa payung. Tak gurau-gurau. Tak payah. Dah lari niat ni. Dah lari niat ni. Tak, kau niat. Aku tak cakap apa-apa. Dah lari niat ni. Aku tak cakap apa-apa. Sampaikan benda yang manfaat sikit. Jangan lari sangat niat. Lagu juga. Niat. Oh, Rena, Zai. Thank you. Sambil-sambil lah. Sambil-sambil. Bila nak sharing. Okay, cuba korang bagi topik. Jangan cabar. Okay, saya cabar. Kejap korang, kejap. Guys, 25 second. Guys. Terima kasih. Semoga banyak rezeki Syed. Takut di. Kamu tengok apa? Kau ingat aku boleh potong kamu? Tak payah nak buat terkejut. Bukan. Aku takut diorang buat yang rapat ke dinding tu. Chill. Diorang complete atas kau Baik, Dan. Belum. Tak complete. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Alisha and others contributors help you win. Thank you. Sekejap. Ramai ya. Fatin, thank you. Alisha, thank you. Cika, thank you. Jodoh, tak roof. Sekejap. Okay, sekejap. Korang bagi satu topik. Lepas tu kita borak-borak. Engkau pun bukan aku. Oh, okay. Tak roof Tak roof tu alah, korang pun tak roof apa kan? Tak roof apa. Korang pun tahu tak roof tu apa kan? Ujian alah, rasa dah borak kot hari tu pasal ujian. Sabar. Kisah Nabi. Oh, okey lah. Jadi cerita pasal ni lah. Korang pernah dengar pasal Ashabul Kahfi tak? Double. Tutup lah off tu. Kau dengar suara aku kan? Lahanat. Hello.
Orang yang bersabar ni golongan apa? Golongan ahli syurga guys. Zil, tadi ada orang cari kau. Siapa? Diorang cakap buka kedai kat Nilai. Nilai? Tak, tadi ada customer datang. So Zaidi buka. Keikhlasan, persahabatan. Okay. Dia macam mana lah? Bagi saya lah, kalau nak ikhlas dari segi kawan ni kan, Yang tu lah. Yang cakap tu Pak. Tak adalah baru. Pesan Nabi, Awal Pak. Mana? Sekejap. Mana buka dekat tengah tu juga. InsyaAllah. Ustaz Zaidrus pernah dengar Ustaz Zah cakap nak tengok aku Bisnes bagus lah. istiraj. Jadi teman. Kisah Nabi. Lepas. Kalau Topik trending apa? Topik trending apa? Ashabul Kahfi ke? Hujan sabar ikhlas. tak betul-betul. Beza redha dan ikhlas. Itu yang saya suka. Sirah. Sirah ni banyak. Sirah okey lah. Jadi cerita sikit. Ni apa yang Zedi tahulah. Ni apa yang Zedi tahu and apa yang Zedi dengar daripada video-video ceramah juga, bukan dari study ke apa. Jadi tengok Ustaz Wadi cakap, ni apa yang Ustaz Wadi cerita lah. Rasulullah kan umur 8 tahun atau 9 tahun macam tu lah. Dia kan Rasulullah kan anak yatim piatu. So Rasulullah duduk bersama pakcik dia Abu Talib. Korang tahu kan pakcik dia Abu Talib. So Abu Talib nak pergi berniaga dekat Syam. Tapi akhlak Rasulullah ni time kecil pun dia dah rasa macam dia menyusahkan pakcik dia. So bila dia rasa macam dia menyusahkan pakcik dia, dia nak tolong pakcik dia. Dia ada niat nak tolong pakcik dia, usaha dia. Dia umur 8 tahun. Kalau korang boleh imagine, umur 8 tahun baru dah jawab apa? Umur 8 tahun ni baru darjah 2 tau. Umur darjah 2 ni dah start fikir pasal nak bantu orang, dah start fikir nak tolong pakcik dia, nak kurangkan beban. Sebab dia tahu pakcik dia pun tengah susah. So pakcik dia ni nak pergi berniaga dekat Syam. So pakcik dia cakap tak boleh ikut sebab bahaya, sebab takut kena serang dengan kabilah lain ke, dan takut kena serangan binatang buas, macam-macam lah. Sebab zaman dulu kan. Tapi Rasulullah degil juga, tetap nak ikut juga sebab dia nak tolong, sangat-sangat nak tolong. Sebab dia tahu, dia nampak depan mata yang pakcik dia Abu Talib ni sangat susah. And pakcik dia ni memang jaga Rasulullah, memang sayang betul-betul kat Rasulullah. So jalan cerita dia Rasulullah ikut pakcik dia Abu Talib bawa Rasulullah ikut pergi ke Syam. So bila on the way nak ke negeri Syam ni, nak ke negeri Syam ni, dalam perjalanan tu ada perkampungan orang, perkampungan Bani Israel. So dekat dalam perkampungan Bani Israel ni ada seorang pendeta. Pendeta ni maksudnya orang yang kaji, orang yang study, orang yang hafal kitab. So Bani Israel kitab Taurat lah kan, kitab Taurat. So bila diorang dalam perjalanan on the way nak ke tempat perkampungan tu, so pendeta ni nampak satu kumpulan ni berjalan dilindungi oleh awan tutup kumpulan ni and semua pokok tunduk dekat kumpulan ni. So pendeta ni dah tahu dah, sebab dalam kitab Taurat dah sebut dah ciri-ciri Nabi akhir zaman. So nama pendeta ni Buhairah. Bashirah ke Buhairah, lebih kurang macam tu. Bashirah atau Buhairah, dua ni lah. So apabila diorang dah on the way, dah sampai apa semua, Abu Talib cakap dekat Rasulullah yang Rasulullah kena duduk dekat tempat unta untuk jaga unta-unta ni lah, untuk jaga unta-unta ni. So Rasulullah duduk dekat unta-unta ni. So bila sekumpulan orang-orang yang dah tua ni pergi masuk dekat perkampungan Bani Israel ni apa semua. So pendeta ni pun ajak Abu Talib dengan mungkin dengan ada beberapa orang, kira macam sambut.
Lepas tu Buhairah ni pun tanya, ada tak di kalangan kamu ni seorang anak yatim? Dia cakap ada tak di kalangan kamu ni ada tak di kalangan kamu ni seorang budak? Dia cakap ada. Lepas tu dia cakap budak tu siapa? Lepas tu Abu Talib pun cakap anak saya. So pendeta ni macam cakap, oh kalau anak awak maksudnya salah lah, sebab dalam kitab Taurat bagi tahu yang ciri-ciri Nabi akhir zaman ni dia seorang yatim piatu. So bila Abu Talib dengar Abu Hurairah cakap macam tu, so barulah Abu Talib mengaku yang betul ni yatim piatu. Lepas tu bila Abu Hurairah cakap, bila Abu Hurairah terangkan dekat Abu Talib yang dia nampak kesemua ciri-ciri Nabi akhir zaman tu ada kat Rasulullah. Dia nampak awan lindung satu, dia nampak pokok tunduk satu, dia nampak bekas belahan dada satu, dia nampak cahaya dekat Rasulullah tu. So benda-benda yang dia nampak ni, Nabi sebelum Rasulullah sebelum dia jadi Nabi, dia tak dipanggil mukjizat, dia dipanggil irhaus. Lepas dia dilantik sebagai Rasul dan Nabi, baru dipanggil mukjizat. Sebelum tu dia akan dipanggil irhaus. So itulah banyak sedikit lah, tu boleh cerita. So lepas dah cerita-cerita apa semua, so Buhairah ni seorang pendeta, dia kira macam ustaz lah, ustaz untuk orang Yahudi macam tu. Tapi dia baik. Dia cakap dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, kau kena sorok Rasulullah ni, kau kena sorok Muhammad ni, kau kena sorok. And dia tahu nama Nabi akhir zaman tu Muhammad, sebab dah tulis dalam kitab Taurat yang Nabi akhir zaman tu nama dia Muhammad. So betul, memang Rasulullah tu dia yakin lah yang Rasulullah tu memang Nabi akhir zaman. So dia cakap dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, kau kena bawa lari Muhammad ni ikut laluan ni. Dia Buhairah ni bagi laluan lain untuk diorang ni berjalan supaya orang lain tak tahu. Sebab bila orang tahu, orang akan cuba untuk bunuh. Orang akan cuba untuk bunuh Rasulullah kan. Orang memang sebenarnya orang Yahudi ni dia orang baca, orang kaji kitab diorang. So Buhairah ni nak cakap dia punya baik, dia nak protect Rasulullah ni, dia suruh Abu Talib ikut laluan lain. So dia bagi laluan lain yang laluan yang orang lain tak tahulah, lebih kurang macam tu. Tu sedikit sebanyak yang saya dengar daripada Ustaz Wadi punya ceramah. Sebab tu saya suggest korang, kalau korang scroll TikTok, korang scroll je yang Ustaz Wadi punya ceramah, Ustaz Zaidul punya ceramah. Tu je. Saya dengar ni, saya bercerita ni pun saya dengar daripada ceramah-ceramah tu juga. Bukan saya pergi belajar ke apa. Saya copy paste je sebenarnya. Tapi kalau salah, tegur balik. Bye Risha. Isra' ni maksudnya perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Palestin. Mi'raj perjalanan Rasulullah daripada Palestin ke Sidratul Muntaha. Sebelum terjadinya Isra' Mi'raj ni, dia ada jadi tahun kesedihan sebab wafatnya Siti Khadijah. Ramai sahabat Nabi yang banyak, memang tahun tu tahun kesedihan. So Allah nak pujuk Nabi, Allah jemput Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk jemput, and time tu lah dapat syariat tentang solat. So maksudnya nak bagi tahu yang solat ni adalah hadiah. Ni cara Allah nak pujuk Nabi. Sebab tu puasa ke zakat ke apa tu semua melalui Jibril, tapi kecuali solat ni Allah bagi direct terus dekat Rasulullah. Jadi Alinasi I love you tu. Apa? Ni kalau salah aku pakai share ni. Ingatkan je tak buat live dah, buat. Tapi saya depends lah.
Boleh lah yang lain. Dan tolong pula Dan. Sekejap, aku tengah cari aku punya penggilat kasut tu hilang. Kau main gym guys. Mana ada? Okay. Lepas tu last lah. Sebelum saya terlupa kan, saya nak cerita pasal Ashabul Kahfi. Kau tahu kan? Pasal cerita Ashabul Kahfi. Okay. Ni saya baru tengok video ni. Ni saya cerita balik lah sebelum saya terlupa kan. So apa yang Ustaz ni cerita, dia cakap pada satu zaman ni ada seorang raja ni. Seorang raja ni dia muda dan dia penyembah berhala. So dekat dalam satu kawasan negeri dia tu, negara dia tu, dia nak semua rakyat dia sembah berhala. Kalau siapa tak sembah, dia akan bunuh seksa macam gitu lah, lebih kurang. Bunuh, seksa. So satu negeri tu murtad. Satu negara tu murtad. Sebab raja dia ugut macam tu. Tapi ada 7 orang yang tak terima apa yang raja dia minta. So selepas raja dia dapat tahu yang ada 7 orang ni yang tak ikut dengan cakap dia panggil tau. So 7 orang ni pun menghadap raja ni. Dia cakap raja tanya, kenapa kau macam bahasa kita kan, kau nak tunjuk hebat ke apa kan, kau belagak ke kan, kau macam tunjuk bagus ke, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu diorang ni pun cakap, aku takkan sembah melainkan Allah. Lebih kurang macam tu. Aku takkan menyembah selain daripada Allah. Sebab berhala ni apa semua ni bukan adalah Tuhan aku semua adalah Allah. Dia cakap macam tu. So raja ni pun dia ada dalam ayat bahasa Arab tapi jadi lupa. Lepas tu raja ni pun cakap, okay, tak apa, aku bagi kau masa 2 hari untuk kau fikir. Kalau kau tak boleh decide, aku akan bunuh lah. Tu dia buat gaya macam ni. So maksudnya berbunuh lah. So after dah 2 hari, diorang pun discuss semua sebab diorang fikir, okay, 7 orang nak lawan satu negara ni memang takkan boleh fight lah. So after dah fikir semua, bukan fikir TikTok ni, fikir. Lepas tu dah fikir semua, diorang pun decide untuk lari. So bila diorang dah lari, diorang pergi ke satu gua. Bila diorang pergi ke satu gua, sebelum masuk sebelum masuk ke pintu gua tu, okey, inilah sebab apa Rasulullah suruh hafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yang 7 orang pemuda ni, dia baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi sebelum masuk gua tu. Aku tanya 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Baca. Baca cepat lah. Tak ingat. Okay, yang tahu tu tahu lah sebab saya tak hafal. Jujur saya cakap saya tak hafal lah. So, diorang baca. Dia baca. So, aku dah baca. So, after that, dekat Idan tu. So, after 7 ni dah baca. Dan kat kau Dan. Cakap ni. Ni plastik lah. Aku rasa nak rembat dah. Siapa? Bunyi plastik tu. Oh. Ayat terakhir. Okay, sebelum masuk gua, dia diorang 7 orang ni baca surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Kau apa masalah kau? Okay, 10 ayat terakhir. Lupa lah siut. 10 ayat terakhir. Okay, dia dah baca 10 ayat terakhir. So after dia dah baca 10 ayat terakhir ni, 7 orang ni masuk. 7 orang ni masuk. So diorang duduk dalam ni, diorang discuss apa semua, diorang cakap apa semua. So diorang tidur tau, So lepas diorang dah tidur apa semua tu, diorang rasa diorang tidur macam sehari, macam setengah hari. And tiba-tiba diorang, bila diorang semua dah terjaga, diorang semua macam dah discuss tau, kita dah tidur berapa lama ni lah, tak makan lagi apa semua ni. Diorang rasa macam tidur setengah hari tau. Ada yang tidur setengah hari, ada yang rasa macam tidur sehari. And ada rasa macam tidur kejap lah, macam tidur sehari. Diorang tak makan apa-apa, lapar lah. So diorang decide untuk cari seorang keluar pergi cari makanan. And diorang pesan, bila dah keluar
jaga kelakuan, jaga akhlak. Jangan bagi tahu sesiapa yang kita dekat sini sebab takut raja tu cari lah. And dia 7 orang pemuda ni macam tunjuk contoh yang baik lah. Nak bagi tahu yang 7 orang ni dia orang yang berakhlak lah, orang yang bagus. Ni cerita pasal Ashabul Kahfi. Lepas tu diorang dah decide seorang ni keluar. So seorang ni pun keluar. Bila diorang keluar ni diorang baru perasan yang diorang ni dah tidur selama 300 tahun. Nak bagi tahu hebatnya kuasa Allah ni. Sebenarnya diorang tidur 300 tahun tapi diorang rasa macam tidur setengah hari atau sehari macam tu je. Sebabnya diorang perasan sebab apa? Satu sebab yang seorang yang keluar ni bila dia pergi ke luar, dia dah nampak yalah beza 300 tahun kot. 300 tahun bangunan semua dah tinggi-tinggi apa semua, duit dah lain. And dengan pakaian dia dah jadi pakaian dia pun pakaian purba, duit dia lama. So after dah balik pada pekan apa semua, baru seorang pemuda ni, yang pemuda tadi tu patah balik. Tapi dia cerita balik lah dekat geng-geng dia 7 orang tu yang orang-orang dekat situ ada cerita pasal yang 7 orang pemuda lari daripada raja yang ugut diorang nak bunuh. Tapi tu cerita 300 tahun lepas. Tapi diorang rasa diorang tidur macam setengah hari je, sehari macam tu. And dalam ada hadis bagi tahu yang semasa diorang tidur tu Allah balik-balikkan badan diorang. Maksudnya Allah pusingkan badan diorang tanpa sedar. Sebab apa Allah pusing-pusingkan badan diorang tu supaya badan diorang tak dimakan tanah. Itulah dia 300 betul, 300 tambah 9 tahun. Thank you. 300 tambah 9 tahun betul. Punca sebab Allah nak balik-balikkan badan diorang tu supaya badan diorang tak dimakan tanah, supaya macam tak jadi macam mayat lah. Dan ada seekor anjing, betul, bijak. Dan juga tak nak bagi binatang-binatang jejak. Betul. Tak nak bagi dimakan tanah. Kalau contohnya macam mayat lah, bila mayat kan stay je kan dimakan tanah. So busuk. Sorry saya pakai gelang saya cabut. So itulah. So diorang dah discuss semua apa semua. So diorang pergi jumpa raja baru. Diorang pergi jumpa ke atau Dia nak zaman baru. Raja baru panggil. Diorang dah ada kat zaman baru and raja baru ni panggil sebab dia ada terdengar orang cerita pasal kisah 7 orang pemuda ni. So raja ni panggil. So diorang cerita lah semua, memang diorang cerita sebiji apa semua. Lepas diorang dah cerita dekat raja baru ni, sebab raja baru ni kira macam sempoi lah. Dia cakap, okay kalau kau nak buat agama kau ikut. Dia tak ada macam raja sebelum ni. Macam kau nak sembah bala, ya ikut kau. Kau nak follow Islam, okay ikut kau. So raja ni raja yang sempoi lah, sempoi yang orang cakap bahasa sekarang kan. So after dah dengar cerita apa semua ni, lepas tu barulah betul-betul sahih and barulah kisah ni dijadikan macam sirah. Bukan dijadikan macam sirah, memang sirah lah cerita dia. So after dah tahu lepas cerita ni semua memang dah sahih, nak jadikan cerita, Allah wafatkan 7 orang ni serentak. 7 orang ni terus wafat serentak. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, benar.